Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak terangkan tentang peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan manusia dari aspek akidah, ibadah, akhlak, syariat, muamalah, aktiviti umat dan pentadbiran negara. Yang pertama, pusat ibadah. Masjid menjadi tumpang orang untuk mengejarkan ibadah fardu dan sunat. Contohnya solat 5 waktu sehari semalam, solat Jumaat dan membaca Al-Quran. Yang kedua, pusat pendidikan ilmu pengetahuan. Masjid digunakan sebagai tempat memberi dan menerima ilmu pengetahuan dunia dan juga akhirat. Contoh, Rasulullah menggunakan masjid untuk menyampaikan ilmu kepada umatnya. Okey, seterusnya yang ketiga ialah masjid dijadikan sebagai pusat kemasyarakatan. Masjid menjadi tempat umat Islam berhimpun dan juga untuk merancang serta melaksanakan pelbagai aktiviti yang berunsur kemasyarakatan. Seperti contoh, masjid ialah tempat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, merancang aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan lain-lain. Yang keempat, masjid dijadikan sebagai pusat politik. Masjid dijadikan sebagai tempat untuk bermesyuarat berkaitan dengan hal-hal negara dan masyarakat. Seperti contoh, masjid ialah tempat merancang strategi berkaitan peperangan, tempat pertemuan, hal-hal diplomatik dan delegasi daripada negara Islam dan bukan Islam. Yang kelima, masjid dijadikan sebagai pusat ekonomi. Masjid dijadikan sebagai tempat pengurusan dan pentadbiran ekonomi. Contoh, zakat, harta, wakaf dan cukai. Pada slide seterusnya, kami sertakan contoh binaan Masjid Nabawi yang dibina oleh Rasulullah dan para sahabat. Dekat sini kita dapat lihat pada awalnya, masjid dibina secara sederhana iaitu daripada batu-batuan yang keras, dindingnya pula daripada batu bata yang berunsurkan tanah liat dan tiang masjidnya yang berasal daripada batang kurma. Manakala atapnya diambil daripada pelepah daun kurma. Masjid yang dibina mempunyai 3 pintu yang juga dibuat secara sederhana dan pintu yang amat digemari oleh Rasulullah ialah pintu daripada arah timur. Ada hadis yang mengatakan sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk masyarakat yang mapan dan hebat. Antara transformasi yang boleh diwujudkan untuk membentuk masyarakat yang mapan dan hebat ialah mewujudkan taman permainan di kawasan perkarangan masjid. Jadi, dengan wujudnya taman permainan di kawasan perkarangan masjid ni dapat menarik minat anak-anak kecil untuk datang ke masjid, sekaligus sebenarnya mendidik anak-anak kecil untuk sentiasa ke masjid. Penerapan atau didikan anak-anak sejak kecil untuk sentiasa ke masjid ini akan menjadi rutin anak-anak muda sejak kecil lagi. Di samping melatih mereka untuk pergi ke masjid. Yang kedua, menambah kemudahan infrastruktur masjid iaitu mini gazebo. Tujuan mini gazebo bukan saja untuk menjadikan masjid tu lebih menarik dan cantik, tetapi sebenarnya mini gazebo ni boleh diguna pakai untuk banyak perkara. Iaitu yang pertama, untuk mengaji, di mana mereka yang ingin mengaji atau belajar mengaji boleh dilakukan di gazebo tersebut dan bukan sahaja dalam masjid sahaja. Yang kedua ialah tempat halaqah, di mana masyarakat boleh menimba ilmu dan berkongsi ilmu. Sama sahaja konsepnya dengan yang pertama, halaqah boleh dilakukan di mini gazebo dan tak terhad dalam masjid sahaja. Dan yang terakhir iaitu tempat berehat, di mana masyarakat boleh menggunakan mini gazebo untuk beristirahat dan bersantai-santai. Baiklah, seterusnya hikmah pembinaan masjid. Yang pertama, kita dapat mengeratkan silaturahim. Dalam hal ini, sebagai umat Islam, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain.
terutamanya hubungan persaudaraan sesama Islam. Oleh itu, pembinaan masjid dan wujudnya masjid ini dapat mengeratkan lagi persaudaraan sesama Islam. Yang kedua, dapat melaksanakan ibadah dengan suasana yang selesa dan khusyuk apabila suasana persekitaran tenteram dan bersih. Baiklah, melalui konteks ini, kita dapat lihat bahawa masjid merupakan satu tempat ibadah. Sudah tentu kita memerlukan tempat ibadah yang selesa agar kita dapat khusyuk dalam beribadah. Dan yang ketiga, melalui pembinaan masjid ini juga, kita dapat memperkasakan fungsi masjid yang meluas. Dalam hal ini, masjid merupakan satu tempat ibadah utama sebagai umat Islam. Bukan itu sahaja, di masjid juga boleh menjadi pusat fasiliti untuk melaksanakan solat dan melakukan aktiviti ibadah yang lain. Contohnya, ceramah, solat, majlis akad nikah dan sebagainya.